Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast kami khas untuk kursus KPP 3023 Psikologi Pendidikan. Saya Nur Amalia Betty Zainal Abidin selaku moderator pertama. Dan saya Shirley Sula Frederick selaku moderator kedua. Podcast ini dikendalikan oleh pelajar semester 3 UPSI daripada Fakulti Bahasa dan Komunikasi serta Fakulti Teknik dan Vokasional. Topik perbincangan kita hari ini ialah hubungan antara isu buli dan juga teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura. Kami amat berbesar hati untuk menjemput Puan Pengetua sebagai tetamu khas bagi berkongsi pengalaman dan pandangan profesional berkaitan dengan isu ini. Turut bersama kita ialah 6 orang penonton yang akan mendengar perbincangan podcast kita kali ini. Bagi memulakan podcast pertama kita, saya akan teruskan kepada segmen pertama iaitu latar belakang dan konteks sekolah. Puan, boleh saya bertanya, sebelum kita masuk ke soalan utama kita, bolehkah saya bertanya Puan untuk ceritakan serba sedikit tentang pengalaman Puan sebagai seorang pengetua dan tempoh perkhidmatan Puan di sekolah ini? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua audiens lah ya. Okey, saya sudah berkhidmat kira-kira 34 tahun. Memegang jawatan sebagai pengetua ini baru bermula pada Februari 2025. Saya memegang jawatan sebagai penolong kanan agak lama, iaitu selama 15 tahun. Ya. Jadi itu serba sedikit berkaitan dengan latar belakang saya dalam perkhidmatan saya. Terima kasih Puan. Kita teruskan kepada soalan pertama berdasarkan kajian kami. Pada pendapat Puan, bagaimana murid boleh mempelajari tingkah laku buli melalui pemerhatian sama ada daripada rakan sebaya ataupun persekitaran sekeliling? Okey, memandangkan saya sudah lama berada di sekolah ini, ya, kiranya macam sekolah ini adalah sekolah baru saya untuk 2025. Saya perhatikan, okey, sebelum saya masuk kepada kita berbicara lebih lanjut berkaitan dengan buli. Sebaiknya saya ingin memaklumkan kepada semua bahawa buli ni adalah sesuatu perkara yang ataupun tindakan ya dengan niat untuk menyakitkan hati dan memberi tekanan kepada seseorang ya. Jadi ini dikatakan sebagai salah satu penderaan ya, buli ini. Okey, dalam konteks di sekolah, okey, sebenarnya rakan sebaya dan persekitaran sekeliling kita ini juga mempengaruhi, kedua-duanya mempengaruhi buli. Ya, di mana rakan sebaya ini, untuk makluman semua audiens, ya, rakan sebaya di kalangan remaja, sebab sekolah saya ada sekolah menengah. Remaja ini, di kelompok remaja ini mereka hanya bergaul di kalangan mereka sahaja. Dan identiti ataupun sifat remaja ini biasanya mereka tidak boleh lagi mengenal pasti kebaikan dan keburukan sesuatu perkara yang mereka lakukan. Jadi remaja di antara mereka ni, kelompok mereka ini, buli itu memang sangat mempengaruhi ya di kalangan rakan sebaya. Sebab mereka hanya berada di kelompok mereka sahaja, tidak juga kepada peringkat kanak-kanak, tidak juga kepada peringkat dewasa. Jadi rakan sebaya itu sangat mempengaruhi untuk proses buli berlaku. Jika buli itu berlaku di sekolah, ya. Okey, kemudian persekitaran pembuli, ya, persekitaran pembuli ini juga mempengaruhi. Pada pendapat saya dua-dua memang mempengaruhi untuk seseorang murid itu melakukan buli. Okey, apa maksud persekitaran pembuli ini? Maksudnya di sini mungkin sesetengah murid ini buli itu berlaku di rumah atau mungkin berlaku juga di media sosial. Kan sekarang kita memang sangat terdedah dengan media sosial. Jadi buli juga mempengaruhi, persekitaran juga mempengaruhi. Mereka melalui pemerhatian, okey? Kalau persekitaran tu kalau ibu bapa atau yang mereka nampak itu melakukan keganasan, kekerasan,
mereka cenderung kepada meniru perkara tersebut. Begitu juga tadi rakan sebaya. Jika rakan sebaya itu melakukan kekerasan, itu mempengaruhi mereka juga untuk melakukan bully di sekolah. Jadi itu mungkin saya boleh simpulkan ataupun respon daripada soalan yang pertama tadi. Ya, pemerhatian melalui rakan sebaya. Apabila mereka perhatikan rakan sebaya melakukan keganasan, kekerasan, itu mendorong mereka untuk melakukan peniruan. Ya, apabila peniruan berlaku, mereka terjerumus dengan bully. Begitu juga dengan persekitaran tadi yang saya bagi tahu tadi, mereka memerhati ibu bapa ataupun orang dewasa. Jika berlaku begitu, peniruan berlaku di situ, mereka juga didorong untuk melakukan bully. Okey, mungkin itu untuk soalan saya yang pertama. Terima kasih untuk penjelasan yang sangat jelas ya Puan. Penjelasan Puan ni sangat selari dengan teori pembelajaran sosial Bandura yang menekankan pembelajaran melalui pemerhatian. Okey, bagi soalan kedua, apakah menurut Puan, apakah role model yang paling mempengaruhi tingkah laku bully dalam kalangan murid? Contohnya yang Puan baru saja sebut tadi, rakan sebaya. Okey, role model yang jelas ya berlaku di sekolah ini biasanya rakan sebaya, ya. Bergantung juga kepada sekolah. Okey, memandangkan sekolah saya ni ada sekolah harian, rakan sebaya ni banyak mempengaruhi ataupun mungkin salah satu role model mereka untuk melakukan bully. Ya. Jadi apabila mereka ni berada di kelompok mereka, ya, apabila mereka perhatikan rakan-rakan mereka, mereka akan cuba untuk meniru seperti yang saya maklumkan tadilah. Jadi perlakuan-perlakuan inilah yang mempengaruhi tingkah laku mereka, tingkah laku murid-murid ini untuk melakukan bully, ya. Jadi contoh lain sebenarnya bergantung kepada sosial budaya, okey, ataupun budaya sesuatu di sekolah. Jika sekolah berasrama, ya, saya panjangkan konteks ini bukan di sekolah saya juga. Okey, kalau sekolah berasrama, mereka ada senior sebab mereka tinggal di asrama. Senior mereka ni juga boleh mempengaruhi juga seseorang murid itu melakukan bully. Sebab mereka perhatikan, sebab kalau kadang-kala senior ini apabila ialah istilah seniority kan berlaku di situ. Jadi apabila berlaku budaya seniority ini secara tidak langsung tingkah laku bully berlaku juga di sekolah asrama. Begitu juga dengan media sosial. Ya, kalau macam sekolah saya ni, sekolah harian, mereka sangat terdedah dengan media sosial sebab mereka bersekolah pagi. Contohnya kalau sesi pagi, ya, petang mereka bersama dengan ibu bapa. Dan pastinya pada masa itu media sosial juga adalah salah satu media mereka dan ini media mereka untuk melakukan bully sebab kekerasan berlaku juga di media sosial. Seperti yang sekarang kita dengar ya, banyak perlakuan bully ini juga dipengaruhi oleh media sosial kita. Ya. Jelas di sini bahawa pengaruh model sosial memainkan peranan penting dalam pembentukan tingkah laku murid. Seterusnya, berdasarkan pengalaman Puan sepanjang Puan menjadi seorang guru, apakah faktor utama yang mendorong murid untuk membuli? Okey, faktor yang berlaku saya boleh kategorikan kepada 4. Yang pertama sekali individu, maksudnya pelajar itu sendiri. Apabila mereka memang didedahkan dengan kekerasan, ya, penderaan, dia mendorong kepada murid itu sendiri melakukan bully. Ya. Individu itu sendiri. Ya, dengan kadang-kadang murid ini mempunyai sikap ataupun sifat yang cepat marah. Ya, apabila mereka cepat marah ataupun kadang-kala istilah kita adalah panas baran.
ya. Ini mungkin berlaku di rumah. Jadi individu ini sendiri apabila berada di sekolah juga mempengaruhi situasi tersebut, ya. Okey. Kemudian mungkin individu ini juga dia kurang empati, ya, kurang empati kepada persekitaran, ya. Sebab ini banyak pengaruh-pengaruh daripada keluarga, mungkin daripada faktor keluarga juga. Ya, jadi individu-individu ini yang mempunyai sifat-sifat atau sikap-sikap begini boleh, ya, inilah faktor yang menyebabkan mereka menjadi pembuli di sekolah. Sikap untuk berkuasa, untuk menunjukkan hebat di sekolah, itu juga faktor individu itu terjerumus dengan buli. Dan yang kedua, faktor yang boleh menyebabkan seseorang murid itu mendorong mereka menjadi pembuli adalah itu yang saya sebutkan tadi adalah keluarga, faktor keluarga. Apabila kekerasan, bahasa kasar yang dilakukan di rumah, itu yang menjurus mereka kepada sikap pembuli berada di sekolah, ya. Apabila mereka sering dimomok ataupun diperlihatkan situasi yang agak ganas, agresif, pengabaian, penderaan di depan mata, menyebabkan mereka berada di sekolah juga akan melakukan sesuatu yang sama, ya. Kadangkala apabila rasa ketidakpuasan hati di dalam kelompok keluarga, mereka akan lepaskannya di sekolah. Jadi ini faktor, ya, faktor keluarga ataupun yang boleh mempengaruhi seseorang itu menjadi pembuli di sekolah. And then faktor seterusnya rakan sebaya, ya. Seperti yang saya maklumkan tadi, rakan sebaya ini adalah faktor agak besar juga pengaruhnya kepada seseorang murid itu melakukan buli di sekolah, ya. Kadang kala dalam kelompok mereka ingin menunjukkan kehebatan mereka. Jadi apabila mereka ingin menunjukkan kehebatan, mereka akan rasa mereka mesti mau berkuasa di dalam satu kelompok-kelompok murid tersebut. Ini boleh melakukan mendorong mereka untuk melakukan buli, ya. Okey, kemudian mungkin di rakan sebaya ni juga peniruan yang seperti saya kata tadi, ya. Apabila berlaku peniruan begitu, mereka terjerumus dengan buli, ya. Okey, kadangkala tekanan dalam kumpulan, okey, apabila mereka dalam kelompok mereka sendiri, mereka ingin menunjukkan kehebatan atau menunjukkan kuasa, itu yang menyebabkan buli itu kerap berlaku di kalangan rakan sebaya. Dan faktor yang keempat adalah sosio budaya. Ya, kadangkala yang seperti saya maklumkan tadi, sosio budaya, contohnya kalau di sekolah asrama tu, kalau sekolah asrama tu, budaya di sekolah itu contohnya mesti macam di asrama tu ada budaya membuli junior. Itu juga mempengaruhi buli di sekolah, ya, yang seperti kita pernah dengar sebelum-sebelum ini daripada senior, ya. Ini sepatutnya tidak berlakulah kalau di sekolah-sekolah, ya. Okey, kemudian pendedahan kepada media, ya. Itu juga sosio budaya yang kita perlu, itu juga sosio budaya yang boleh menjurus kepada buli di sekolah. Peniruan yang mereka lihat di persekitaran itu juga menyebabkan kadang-kadang murid ini terjerumus dengan buli di sekolah. Saya rasa 4 faktor ini adalah faktor yang berisiko ataupun yang menyebabkan murid tersebut atau mendorong murid tersebut melakukan buli di sekolah, ya. Terima kasih untuk jawapan Puan. Seterusnya, adakah tekanan akademik atau emosi turut menyumbang kepada berlakunya kes buli di sekolah? Okey, tekanan akademik ini dia berbentuk seperti tekanan yang di mana sekelompok murid ini rasa macam mereka dipinggirkan. Contoh, ya, okey, pelajar cemerlang, ya,
apabila mereka ingin berada di kelompok cemerlang, mereka akan bersaing dengan rakan-rakan mereka. Tetapi jika mereka tidak berada di situ, tidak berada di kelompok akademik yang cemerlang, okay, ini akan menyebabkan mereka rasa macam ketidakpuasan hati. Ini menjurus juga kepada buli di sekolah. Ya, mereka mahu berada di kelompok yang cemerlang, tetapi kemampuan mereka tidak berada di situ. Ini juga akan menjurus kepada mereka membuli rakan mereka sendiri. Ya, ataupun mereka ni rasa cemburu dengan rakan-rakan mereka yang berada di cemerlang. Ya, mungkin pelajar-pelajar elit ini kerap kali mereka cemburui. Ya, okey, itu menjurus kepada buli juga. Ataupun mungkin dari segi tekanan akademik, mungkin guru mungkin marah, ya, marah kepada murid sebab mungkin akademik prestasi akademik mereka jatuh ataupun menurun, merosot. Ini juga mungkin akan menimbulkan rasa tidak puas hati mereka. Mereka rasa dendam kepada cikgu itu. Itu boleh juga menyebabkan buli di sekolah, ya. Okey. Ataupun tekanan akademik lain yang tekanan apabila kita sentiasa bersaing dalam tekanan akademik, maksudnya mereka sentiasa mau berada di cemerlang, tetapi mereka tidak dapat berada di situ, proses pengasingan mereka tu berlaku di antara kelompok tersebut. Ya, jadi biasanya pelajar-pelajar yang hebat ataupun pandai akan mentertawakan ataupun mengejek rakan-rakan yang tidak dapat bersama dengan mereka. Itu nampak macam seolah-olah simple, tetapi dia itu adalah proses buli juga. Ya, jadi rakan-rakan yang tidak dapat berada di kelompok yang cemerlang ini rasa macam rendah diri. Ya, sebab tidak berada di kelompok yang telah ditetapkan ini. Jadi tekanan akademik ini juga sebenarnya secara tidak langsung mempengaruhi juga proses buli di sekolah. Mungkin kita tidak perasan pun sebenarnya benda ni berlaku di sekolah, tapi secara tidak langsung dia memberi tekanan sebenarnya kepada sebilangan murid yang berada di sekolah. Ya. Dan ini juga memberi tekanan emosi apabila tidak berada di kelompok akademik yang sepatutnya, ya, mereka akan rasa terpinggir, ya, dan ini juga mengganggu emosi pelajar tersebut. Okey. Okey, seterusnya pada pendapat Puan, bagaimanakah ganjaran atau hukuman mempengaruhi murid untuk meneruskan atau menghentikan tingkah laku buli tersebut? Okey, biasanya pembuli-pembuli ni, pembuli-pembuli ni dia banyak jenis ataupun dia banyak bentuk pembuli. Kadang-kadang murid-murid ini membuli untuk mendapatkan ganjaran. Contohnya mereka membuli untuk mendapatkan wang. Ya, mengugut junior-junior ataupun rakan sebaya untuk mendapatkan wang. Okey, apabila mereka mendapatkan wang, mereka dapat ganjaran. Ini yang menjurus kepada mereka melakukan. Apabila mereka dapat ganjaran seperti ini, mereka akan teruskan lagi untuk membuli. Ataupun mereka di kelompok mereka dapat pujian. Kau memang hebat sebab kau berada di kau memang berkuasa di kelompok tersebut. Jadi apabila sentiasa menerima pujian daripada rakan-rakan mereka, mereka menjurus untuk meneruskan buli di sekolah. Ya, mereka memang hebat, tapi hebat itu hebat kepada sikap yang negatif, ya, membuli rakan-rakan. Tapi di sekitar, di kelompok mereka dapat pujian. Itu yang ganjaran yang berlaku, itu yang dimaksudkan ganjaran yang berlaku di situ. Apabila ganjaran mereka dapat ganjaran daripada uang, contohnya uang tadi, ataupun pujian daripada rakan-rakan, itu yang menyebabkan mereka meneruskan buli itu di sekolah. Ya, okey. Selain daripada itu, kadang-kala di rakan-rakan mereka ni, kelompok yang sama ini, pembuli ini, seolah-olah mereka berasa motivasi. Okey. Contohnya murid A ni dapat pujian atau wang, ganjaran yang mereka dapat. Itu menjurus ataupun mempengaruhi atau memberi motivasi kepada rakan-rakan lain untuk melakukan buli yang sama. Ya. Jadi apabila melakukan buli yang sama, ini menyebabkan pembuli-pembuli ini semakin ramai.
Itu yang menyebabkan berlaku proses buli itu berterusan. Ya, apabila nampak persekitaran tu berlaku begitu, itu yang buli itu sukar untuk ditangani. Ya. Okey, kalau berbentuk hukuman ini, macam mana kita hendak menghentikan pembuli-pembuli ini? Salah satu caranya adalah kita hukum mereka. Kita kena ketatkan kawalan disiplin mereka ini. Sekolah kena memantau ya pembuli-pembuli ini dengan memberi hukuman serta-merta. Apabila kita memberi hukuman serta-merta, dia akan boleh memberhentikan buli di sekolah. Ya, apabila kita kenakan hukuman itu kepada mereka, mereka akan secara tidak langsung akan dapat memberhentikan proses buli di sekolah. Dengan banyak cara, okey, kita boleh adakan ataupun dendaan kepada pembuli-pembuli ini. Contohnya adalah memanggil ibu bapa. Ini juga boleh menghentikan buli. Apabila berlaku perbincangan bersama ibu bapa, ini juga boleh menghentikan buli di sekolah, ya. Ataupun kita lebih gunakan satu dendaan yang lebih drastik, gantung sekolah pun boleh juga menghentikan buli itu di sekolah, ya. Okey, kemudian apabila dendaan dilakukan kepada seorang pelajar ya atau seorang murid, okey, murid lain akan merasa, oh ini tindakan sekolah, mereka tidak boleh teruskan buli. Itu yang perlu dibuat di sekolah, iaitu cuba untuk mengenakan ataupun mengetatkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah supaya buli ini dapat dihentikan serta merta. Ini menunjukkan bahawa pendugaan positif dan negatif sangat-sangat mempengaruhi tingkah laku seorang murid. Seterusnya, pada pendapat Puan, apakah intervensi paling sesuai digunakan untuk menangani isu buli di sekolah? Okey, dari skop sekolah ya, ada beberapa perkara yang saya boleh cadangkan apa yang perlu dilaksanakan atau dilakukan oleh pihak sekolah. Yang pertama sekali adalah tubuh ahli jawatan kuasa yang terdiri daripada pentadbir, guru penolong kanan HEM yang menguruskan urusan semua berkaitan dengan murid, dan badan pengawas guru dan badan pengawas. Okey, ahli jawatan kuasa ini bertujuan untuk membentras buli di sekolah. Ini salah satu intervensi kita di sekolah, ya. Ada beberapa perkara, salah satunya daripada tubuh ahli jawatan kuasa buli sekolah. Ya, ini ahli jawatan kuasa ini sebenarnya adalah bertujuan untuk memantau jika berlaku buli di sekolah. Yang kedua adalah sebar luaskan peraturan atau disiplin yang perlu dikenakan kepada murid-murid ini jika melakukan buli. Ya, kalau kita tidak sebarkan kepada mereka, mereka tidak tahu bahawa buli itu adalah kesalahan yang besar dan mereka tidak dibenarkan ataupun langsung mereka tidak boleh melakukan buli itu di kawasan sekolah. Dan mereka sebenarnya tidak boleh melakukan buli itu ya, di kalangan rakan sebaya mereka. Jadi sebarluaskan dengan penyampaian maklumat mungkin dalam perhimpunan. Guru-guru perlu menjelaskan bahawa peraturan ataupun hukuman-hukuman yang berat akan dikenakan kepada murid yang melakukan buli di sekolah. Yang ketiga adalah pemantauan yang berterusan. Ya, kadang-kala buli ini dilakukan di tempat-tempat khusus. Ya, contohnya mungkin buli itu berlaku di tandas ataupun buli itu mungkin berlaku di stesen bas ataupun buli itu berlaku di kantin. Jadi pemantauan berterusan di sekolah itu perlu. Ya, apabila pemantauan itu dilaksanakan berterusan, mungkin akan boleh membentras ataupun mengurangkan kes buli di sekolah. Okey, yang seterusnya adalah perbincangan. Ya, apabila kita mengenal pasti murid itu melakukan buli, kita akan panggil ibu bapaknya. Apabila kita panggil ibu bapaknya, kita mengadakan perbincangan dan sekali sesi konseling. Okey, apabila sesi konseling kita adakan, okey, kita akan memberi nasihat kepada murid ataupun pembuli-pembuli ini akan juga boleh mengurangkan kes buli di sekolah, ya.
Dan yang terakhir adalah kita perlu libatkan PIBKS. PIBKS ini adalah komuniti sekolah ya ataupun badan-badan NGO untuk memastikan bahawa sekolah kita ni bebas daripada pembuli-pembuli. Sama ada kita jemput mereka untuk mengadakan ceramah di sekolah, ya, kita panggil PDRM ataupun pegawai perhubungan sekolah. Pegawai perhubungan sekolah ni, setiap sekolah dia ada pegawai perhubungan yang dikendalikan oleh pihak PDRM, ya. Okey, kita jemput untuk mengadakan ceramah. Ini peranan mereka, ya. Okey, kemudian kita jemput pihak luar memberikan nasihat ataupun pelibatan ibu bapa, ya. Ibu bapa kita ni penting sebab mereka anak-anak mereka berada di sekolah. Pelibatan ibu bapa ini bertujuan untuk memastikan mereka bersama-sama dengan pihak sekolah untuk membentras buli. Mungkin mereka boleh melaporkan jika berlaku buli di luar sekolah. Mungkin buli itu berlaku di stesen bas apabila tempat menunggu mereka untuk ni. Kalau berlaku buli di situ, ibu bapa yang nampak boleh melaporkan kepada pihak sekolah. Jadi hubungan itu, pelibatan pihak luar ini juga boleh salah satu juga cara kita boleh membentras buli di sekolah kita. Jadi ada 5 intervensi yang perlu kita untuk mengatasi ataupun membentras buli di sekolah. Okey, terima kasih. Pada pendapat Puan sendiri, adakah pendekatan semasa yang diamalkan di sekolah dah cukup berkesan bagi menangani isu buli tersebut? Okey, dalam skop sekolah saya, apa yang pihak ataupun unit hal ehwal murid di sekolah saya laksanakan, apabila berlaku buli, apabila kami menerima laporan daripada pelajar yang menyatakan mereka dibuli, biasanya kami akan laksanakan satu perbincangan ataupun sesi konseling bersama murid atau pembuli ni dengan ibu bapa. Jadi apabila kami mengadakan perbincangan ya ataupun sesi konseling bersama murid ini, okey, jadi kami akan jelaskan ya apa pertama sekali pihak sekolah akan beri amaran. Okey, beri amaran dan maklumkan bahawa buli ini adalah salah satu perkara yang kita tidak boleh ataupun perlu dibentras lebih awal. Jadi kami akan maklumkan, kami akan bincang bahawa ibu bapa bahawa inilah perkara-perkara ataupun peraturan-peraturan yang ibu bapa ataupun pembuli ini perlu patuhi. Dan ataupun kami akan jelaskan dendaan yang akan dikenakan kepada murid pembuli tersebut bersama dengan persetujuan daripada ibu bapa. Kami akan bagi amaran jika melakukan melakukan perkara yang kali kedua, kami akan teruskan dengan dendaan-dendaan seterusnya. Jadi perbincangan-perbincangan ini saya nampak dia sangat membantu ya, memberi kesan sebab kadang-kala ibu bapa ni tidak tahu pun sebenarnya anak mereka ni mungkin jadi pembuli di sekolah. Jadi apabila kita panggil ibu bapa di sini, jadi peranan mereka selepas daripada sesi persekolahan, mereka akan beri nasihat kepada anak mereka di rumah. Sebab mereka tidak mahu benda ni berulang lagi semula. Jadi perkara-perkara begini yang melibatkan ibu bapa ni apabila kami laksanakan di sekolah, nampak ada perubahan kepada murid tersebut. Jadi murid ini selepas itu dia cuba berhati-hati dan mengelak daripada melakukan perkara itu secara berulang. Ya. Jadi itu yang kami laksanakan di sekolah ini dan alhamdulillah nampak ada perubahan dan ini yang kami laksanakan selama ini di sekolah. Okay, terima kasih Puan untuk jawapan yang diberi. Sebagai kesimpulan, jelas bahawa isu buli boleh difahami dengan lebih mendalam melalui teori pembelajaran sosial Bandura. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Pengetua atas perkongsian ilmu dan pengalaman yang sangat bermakna ini. Terima kasih juga kepada para penonton yang mengikuti podcast ini. Sekian terima kasih dan semoga podcast ini memberi manfaat kepada semua. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Bye.